Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung. Kita sambung tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita salat fardhu Isya sebentar tadi, maka kita sambung semula perbincangan kita. Berkenaan dengan apa? Kelebihan ataupun keistimewaan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum itu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para jemaah surau Taman Suruja yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan agar mendapat pahala yang berada dalam majlis ilmu pada saat dan ketika ini, dijauhkan daripada segala musibah, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semua mendapat kebenaran daripada Allah untuk menapak kaki kita yang biasa ini untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita sambung poin yang seterusnya. Yang tadi kita sentuh, kita ulang balik tuan-tuan secara ringkas. Yang pertama, kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Nabi ini disebut sebagai Sayyid. Sayyid ini apa? Makna dia pemimpin, penghulu bagi segala manusia. Jadi Nabi lah yang menjadi pemimpin bagi segala Nabi-Nabi, dan apatah lagi bagi kaum-kaum, Nabi lah yang akan menjadi pemimpin. Itulah kelebihan Nabi kita. Yang kedua, Nabi ini akan membawa panji. Panji ini lebih kurang kalau kita ni, kita pegang macam bendera. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang macam dengan bendera payung. Payung itu, yang di bawah payung itu termasuklah Nabi Adam. Nabi Adam pun tuan-tuan di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Dan yang ketiga, Nabi Adam alaihi salam berdiri di bawah panji Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad ini diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Yang mana kalau kita tahu Nabi ini tidak ada dosa, tetapi nak dikhabarkan bahawa awal musyafa' itu adalah orang yang pertama mendapat syafaat. Dia syafaat ni tuan-tuan, pertolongan ni adalah datang daripada Allah Ta'ala. Kemudian bila Allah ni yang bagi pertolongan, dia akan bagi kepada makhluk. Dan makhluk yang pertama mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala, iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan, masya-Allah. Kemudian bila Nabi pula dia dapat syafaat, pertolongan daripada Allah, dia akan bagi bantuan kepada orang-orang lain. Orang yang dibantu, siapa dia? Orang yang mengamalkan sunnah dia, sahabat-sahabat. Dia akan bagi kepada kita orang yang duduk pada zaman umat Nabi Muhammad, walaupun jauh daripada Nabi, tetapi kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya yang kelima, tuan-tuan sekalian, iaitulah Nabi Muhammad ini orang yang pertama bagi syafaat. Dia akan bagi syafaat kepada orang lain. Kemudian sambungan, Nabi kita adalah mendahului segala masalah. Dia akan mendahului umat dia terlebih dahulu. Masalah makan, masalah minum, masalah rumah tangga, Nabi akan khabarkan. Dia khabarkan bahawa Nabi ini dia mengutamakan umat dia. Tuan-tuan, tidur Nabi pun teringat pasal umat dia, sayang Nabi kepada umat dia.
Makan teringat pasal orang lain. Tidur teringat pasal orang lain. Kemudian seronok Nabi teringat pasal umat dia. Kalau Nabi seronok, umat dia macam mana seronok ke tidak. Nabi SAW ketika mana dia bangkit doa dia teringat kepada umat dia. Itu dia tuan-tuan. Masya Allah. Kalau kita tengok hari ni ada tak orang macam tu? Kita mungkin kita kata orang teringat kat orang lain ni, contohnya mak kita. Mak ni, yang ibu kita ni, dia doa, dia akan doa untuk anak-anak dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mak kita, Nabi lebih daripada mak kita. Begitu. Makna Nabi ni, kalau mak kita baik, baik lagi Nabi kepada kita. Itu dia. Sebab itu Nabi SAW, Nabi kata, aku kena lebih dicintai daripada ibu kamu. Status manusia yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala kepada kita, di sisi Allah untuk kita. Yang pertama, manusia yang kita kena agungkan. Jadi Terengganu pula agungkan. Agungkan adalah Nabi Muhammad. Yang kedua barulah ibu kita. Yang ketiga ayah kita. Barulah pasangan kita, suami kita, isteri kita, kita sayang, anak kita. Tapi yang pertama kena letakkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hayat Nabi. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya umur Nabi, tuan-tuan. Umur ni apa makna umur? Usia. Umur ni ada seorang hamba Allah, ada seorang anak murid. Dia tanya kepada tok guru dia. Tanya tok guru dia, tok guru duk panjang ni, dia tanya, Syekh, awak, saya nak tanya lah umur Syekh ni berapa? Orang tanya Syekh ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama ni sebut apa? Umri qad mada. Umri, umur aku, apa yang telah berlalu tu umur. Wal baqi, yang ke depan, yang belen-belen ataupun yang ke depan yang tak tahu ni, itu yang aku tak tahu. Itu belum umur, tuan-tuan. Mana umur ni berapa? Apa yang lalu. Kalau dalam kita ni ada ibu-ibu kita yang umur 50 tahun ni, umur dia 51, maknanya dah 50 tahun dia hidup. Itulah umur dia. Kalau sahabat kita yang umur 30, 29 tahun, itulah umur dia. Kalau sahabat kita umur dia 58, 57, itulah umur dia. Itu tak kira pula dengan dia tidur, dia makan, dia minum, dia rehat, dia tengok TV, dia main handphone dia. Allahu Rabbi. Yang katakan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi ini adalah umur yang berkah. Makna kata kalau umur Nabi 63 tahun, makna 63 tahun sangat dengan manfaat, padat tuan-tuan dan puan-puan, dengan benda-benda yang sangat-sangat bermanfaat. Sebab tu Nabi kata, macam mana kita nak jadi orang yang paling bermanfaat, paling berfaedah hidup kita ni? Khairun nas anfa'uhu linnas. Bagi manfaat kepada orang lain. Bagi manfaat, kan? Kalau kita kaya, tolong orang. Kita cerdik, bantu orang. Kita lebih ta'awun, kita bagi pertolongan kepada orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerana hidup kita ini adalah untuk menolong orang, bantu orang. Kerana itulah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada orang tua, sayang kepada orang muda, sayang kepada anak yatim, sayang kepada siapa-siapa sahaja yang dia jumpa, dia akan sayang. Tuan-tuan. Jadi kita baru ni kita digemparkan tuan-tuan dan puan-puan, dengan Allahumma salli ala Muhammad, berita di mana seorang anak, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sana angkat tinggi sikit. Baik, seorang anak yang dia ni mati dibunuh oleh seseorang itu, dia jaga mak dia, tuan-tuan. Allah yarhamah, Nur Suria. Saya tuan-tuan dan puan-puan,
saya sangat cemburu. Kalau orang lain adalah sahabat, kita tengok, wah terkejut lah, Masya Allah, tergempar. Hari ni pembunuhan, bunuh di sana sini, Masya Allah. The other side yang saya nampak adalah dia ini mati dalam keadaan yang sangat mulia. Allah yarhamah Nur Surya ni tuan-tuan, mati dalam keadaan yang dicemburui oleh orang lain. Iaitulah dia mati tuan-tuan, walaupun tangan dia dikerat, muka dia ditoreh, badan dia ditujah oleh pisau, tetapi mati dia dalam keadaan orang menyebut kebaikan dia. Orang menyebut kebaikan dia. Tuan-tuan, inilah kematian yang memberi manfaat kepada orang lain. Dalam menjaga ibu dia, tuan-tuan, contoh yang terbaik. Tuan-tuan, anak muda, hari ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil nyawa dia. Sebab apa? Sebab Allah tak nak biarkan dia dalam keadaan dia duduk di dunia ini dalam keadaan dia lara. Ini anak muda yang mati dalam keadaan jaga ibu dia, tuan-tuan. Masya Allah. Yang dicemburui, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan orang yang alim, orang yang banyak ilmu, orang yang kaya pun belum pasti mampu untuk jaga ibu dia. Tuan, inilah kelebihan. Allah yarhamah Nur Surya. Hebat orang dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah yang digambarkan, yang dicontohi oleh baginda Nabi untuk kita ini hidup, hayat kita ini kena banyak bantu orang. Nabi SAW, hidup Nabi ini penuh dengan apa? Dengan keberkatan. Sebab itu antara kelebihan baginda Nabi SAW, Allah kata la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terumbang-ambing dalam kemabukan. Nabi ini, bila Allah sebut Nabi, Allah sebut orang lain. Allah sebut orang lain untuk kita ambil peringatan. Allah sebut Nabi untuk kita ambil pengajaran. Nabi Muhammad kena ikut. Orang yang terumbang-ambing tu jangan ikut. Kita ambil pengajaran, maka kita kena ikut Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, jelas insya-Allah. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi dalam panggilan Allah. Ini seronok ni tuan-tuan. Apa ni seronok? Maka sebentar saya nak pergi ambil sebentar insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Poin yang ke-8, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pergi minum air sebentar tadi. Baik, yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad dalam panggilannya. Tuan-tuan, kita ni hidup kita panggil orang kan. Oi. Kita panggil hai kan. Kita panggil apa lagi? Oi Maisa, contohnya kita panggil Din, Mak. Allah Subhanahu Wa Taala dia memuliakan Nabi ini dalam panggilan. Allah tidak menyuruh baginda dengan nama Muhammad. Allah ni menyeru. Tahu tak seru tuan-tuan? Seru ni ayat seru dia panggil ya, wahai. Wahai sahabat, wahai anakku, wahai ayahku, wahai ibuku. Itu dia panggil ayat seru. Harfun nida, ya ayyuha, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina aman. Itu ayat-ayat seru. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, Allah tidak menyeru baginda dengan nama Muhammad dalam Al-Quran. Tetapi Allah memanggilnya dengan nama yang disukai dan sifat-sifat yang cukup indah. Baginda diseru dengan seruan apa? Baik, yang pertama diseru dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Gitu. Yang kedua ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Tetapi ciri keistimewaan ini tidak sabit dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan dipanggil dengan nama mereka. Kalau contoh tuan-tuan,
Kalau nama lain, Nabi lain, contohnya Nabi Adam kan. Nabi Adam, nenek kita, moyang kita, Nabi Adam, Allah tak panggil ya ayuhan Nabi, tapi Allah sebut ya Adam. Tu. Wahai Adam. Tengok tu. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah guna perkataan Nabi, tuan-tuan. Sebab tu pasal nak, kalau hidup kita ni, kalau kita keluar rumah, kita jumpa orang yang tinggi, dia punya jawatan dia, kita jangan panggil nama dia, panggil jawatan dia. Itu menunjukkan kita ini kita mengangkat, kita memuliakan dia. Ikram al-muslimin. Contohnya macam dia ada pangkat datuk, dia pangkat haji, dia pangkat ayah, dia pangkat pakcik, panggil pangkat dia, tuan-tuan. Dalam Islam tidak menghalang dan tidak menegah, kita memuliakan orang. Bahkan Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu jangan panggil nama kan? Kalau orang kafir, dia tak panggil Nabi, dia tak panggil Rasul kepada Nabi Muhammad. Dia panggil apa? Dia panggil Muhammad. Ya Muhammad. Tu panggilan tu nampak macam dengan level-level tidak menghormati. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak panggil Nabi, dia akan panggil apa? Dia nak panggil Nabi Muhammad, dia akan panggil ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Rasul tu seorang, Rusul ramai jamak. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain. Tadi kita cerita pasal Nabi Muhammad, Allah panggil Nabi. Nabi Adam, Allah panggil Adam. Nabi Isa, Allah panggil Isa. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa. Dalam Nabi Musa pula Allah panggil ya Musa, inni anallah, Allah kata. Ya Nuh, Allah kata wahai Nuh. Ya Daud, Allah panggil ya Daud. Tuan-tuan, ya Ibrahim, ya Lut, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam, ya Yahya khuzil kitab. Makna nabi-nabi yang lain Allah sebut nama mereka. Tapi nama Nabi Muhammad, Allah tak panggil Nabi Muhammad, Allah panggil ya Nabi, panggilan yang Nabi suka. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah di mana ada persoalan. Orang tanya, boleh ke kita nak panggil Sayyidin Nabi?